Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Ini paling menarik perbualan bocor. Dompet hilang, speaker terima Rp50.000 dari ahli perniagaan. Seorang ahli perniagaan yang mengaitkan speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Kazim Yahya, dalam skandal rasuah di negeri itu mengeluarkan mesej WhatsApp yang didakwa menunjukkan komunikasi antara mereka. Dalam perbualan yang bocor dari 30 Mei 2024 itu, Kazim dikatakan memberitahu ahli perniagaan terbabit bahwa dia telah memberitahu ahli perniagaan terbabit bahwa dia telah kehilangan dompetnya dan meminta pendahuluan tunai. Kamu boleh potong daripada apa yang kamu perlu bayar kepada saya. Tulis speaker itu sambil meminta maaf dan menambah, dia terpaksa menghubungi banknya untuk menyekatkan dan akaun berkaitan kerana takut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ahli perniagaan itu bersetuju, lalu berjanji untuk menyerahkan Rp50.000 pada hari berikutnya. Dalam salah satu mesej yang didakwa itu, speaker berkenan juga meminta agar dompet yang hilang itu tidak disebut di hadapan istrinya kerana bimbang wanita terbabit akan buat bising. Menjawab perkara itu, Kazim mengakui mesej berkenan namun menegaskan ia adalah permintaan untuk meminjam wang daripada ahli perniagaan terbabit. Ia bukan seperti pendahuluan kepada sebahagian pembayaran. Ia adalah meminta untuk meminjamkan wang tunai semasa cuba menyelesaikan perkara itu. Tetapi apabila kami bertemu beberapa ketika kemudian di Kota Kinabalu, saya menawarkan untuk membayar balik. Dia berkata tak apalah nanti, itu sahaja katanya kepada Malaysia Kini. Berikut adalah mesej WhatsApp yang bocor itu. Ini adalah mesej daripada WhatsApp yang telah ditularkan itu. Anda boleh merujuknya di dalam ruangan Malaysia Kini. Wow, ini betul-betul pendedahan demi pendedahan yang luar biasa. Bayangkan saja betapa hebatnya perbualan-perbualan itu. Don't mention about my wallet, my wife, tak tough me. Nanti dia bising-bising bro, kata beliau. Wah, ini satu message yang menarik perhatian kita. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini skandal terbaru selepas apa yang dikaitkan penemuan 170 juta Ismail Sabri Yaakob. Skandal ini, skandal yang juga luar biasa. Video skandal Sabah baru, RM350.000 muncul, speaker dakwa bohong. Sebuah video baru berkaitan skandal Sabah muncul dengan kandungannya memaparkan perbincangan melibatkan speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Kazim Yahya. Usahawan yang mengeluarkan video tersebut, ke-9 sejak November tahun lalu, mendakwa bahawa dia memberi rasuah kepada beberapa adun Sabah sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Pembocor maklumat itu juga mendakwa Kazim menggunakan kedudukannya untuk meminta projek daripada Ketua Menteri Sabah Haji G. Noor. Namun speaker tersebut menafikan dakwaan berkenan dan menyifatkan ia sebagai pembohongan. Saya dengan tegas menafikan dakwaan tidak berasas ini. Ia adalah pembohongan yang nyata bertujuan untuk mencemarkan reputasi saya. Saya tidak pernah menggunakan kedudukan saya untuk meminta atau menerima sebarang projek, katanya lagi. Saya memberi amaran keras terhadap penyebaran kenyataan fitnah dan palsu ini. Sekiranya ada mana-mana pihak menerbitkan atau menyebarkan dakwaan sedemikian tanpa asas yang sah, saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang bagi melindungi integriti saya, katanya kepada Malaysia Kini melalui mesej teks. Video tersebut yang dirakam pada 16 November tahun lalu di Kota Kinabalu memaparkan perbincangan mengenai dakwaan pertukaran wang bagi dua projek serta penglibatan anak Kazim dalam salah satu syarikat. Pada satu ketika, Kazim menawarkan untuk memulangkan Rp350.000, tetapi usahawan tersebut yang suaranya telah diubah dan wajahnya tidak kelihatan menolaknya. Tidak. Saya tidak meminta uang dipulangkan. Katanya, jangan salah faham.
Saya hanya mahu mengesahkan itu sahaja, jawab usahawan itu. Dalam kenyataan kepada Malaysia kini, usahawan terbabit mendakwa dia menyerahkan 350,000 kepada Kazim dalam 3 bayaran secara berasingan. Bayaran pertama RM200,000 didakwa dibayar pada 22 Mac 2023 kira-kira jam 4 petang di Sutra Harbour Marina and Court Club Kota Kinabalu. Bayaran kedua pula dibuat RM100,000 didakwa bertukar tangan pada 27 Mei 2023 sekitar jam 9 malam di Channa Restoran Hilton KL Central Kuala Lumpur. Bayaran ketiga pula adalah berjumlah RM50,000 didakwa diberikan pada jam 10.30 pagi 31 Mei 2024 di Dom Restoran Bangsar Shopping Centre Kuala Lumpur. Usahawan tersebut mendakwa RM300,000 itu diberikan untuk permohonan pajakan tanah bagi perlombongan pasir silika seluas 1,550 hektar di Pulau Balambangan, daerah Kudat. Manakala RM50,000 lagi untuk permohonan lesen meninjau mineral arang batu, emas dan tembaga di kawasan seluas 13,000 hektar di hutan simpan Apua, Sungai Pinangah, daerah Tongod. Tuntut 3 juta 50% saham. Dia juga mendakwa Kazim menuntut 3 juta ringgit dan saham percuma 50% dalam syarikat yang mengemukakan permohonan untuk projek perlombongan pasir silika. Pada mulanya saya tidak bersetuju dengan tuntutan tersebut. Namun Kazim mendesak bahawa tanpa pengaruh dan sokongannya, saya tidak akan dapat walau sekecil mana projek ini diluluskan untuk syarikat saya. Untuk mendapatkan projek ini, saya tiada pilihan selain mematuhi tuntutannya dan saya akan meminta agar saham percuma itu dikurangkan kepada 49%, katanya. Dari Mac hingga Mei 2023, saya terpaksa membayar 10% daripada 3 juta ringgit atau RM300,000 kepada Kazim untuk memproses permohonan ini, tambahnya. Usahawan tersebut mendakwa Kazim memberitahunya bahawa 2 projek yang disebutkan di atas adalah bayaran balik kerana dia telah beberapa kali menyelamatkan kedudukan Ketua Menteri Haji Junior semasa sidang Dewan Undangan Negeri Sabah. Usahawan tersebut mendakwa Kazim telah mengemukakan surat permohonan daripada syarikat berkaitan bertarikh 14 November 2022 kepada Ketua Menteri. Dia mendakwa bahawa surat berkenan disertakan dengan nota minit bertajuk semak dan ringkaskan yang ditujukan kepada Setiausaha Hasil Bumi. Sebuah surat iringan dari Pejabat Ketua Menteri Sabah dengan nombor rujukan JKMS 124/31 bertarikh 2 Disember 2022 juga disediakan oleh Setiausaha seperti yang dilampirkan dakwa usahawan tersebut. Dia mendakwa Kazim menerima 49% saham syarikat tersebut secara percuma untuk projek perlombongan pasir silika dan menamakan anaknya sebagai pengarah dan pemegang saham. Usahawan berkenan juga memberitahu Malaysia Kini bahawa dia memiliki semua dokumen untuk membuktikan dakwaannya terhadap speaker tersebut. Menurut usahawan tersebut lagi, kawasan pasir silika yang dipohon itu akhirnya diluluskan untuk syarikat lain. Kazim mencadangkan agar RM300,000 yang diambil berkaitan dengan projek ini digantikan dengan projek lain, dakwanya. Berikutan kegagalan projek perlombongan pasir silika, saya telah mengemukakan permohonan baru untuk lesen perlombongan bagi mencari arang batu, emas dan tembaga di daerah Tongod. Saya memaklumkan Kazim bahawa lesen perlombongan itu hanya untuk kajian mengenai kewujudan mineral di kawasan itu dan saya tidak dapat membayar baki 2.7 juta untuk projek berkenan, jelasnya. Selepas perbincangan, Kazim didakwa menerima 1 juta ringgit dengan usahawan tersebut bersetuju agar RM300,000 yang telah dibayar sebelum itu dianggap sebahagian daripada sebagai jumlah penuh, meninggalkan baki yang perlu dijelaskan hanya RM700,000.
Usahawan tersebut mendakwa Kazim mengemukakan surat permohonan daripada syarikat lain bertarikh 29 April 2024 kepada Ketua Menteri. Ini disertakan dengan nota minit yang menyatakan sila semak tiada halangan jika teratur yang ditujukan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Sdn Berhad, dakwanya. Usahawan itu mendakwa kelulusan bagi lesen penerokaan yang dikeluarkan pada Jun 2024 telah dibatalkan tanpa sebarang justifikasi pada 25 September. Menjawab pertanyaan Malaysia Kini, Pejabat Hajiji menghantar maklum balas rasmi yang menyatakan bahawa Ketua Menteri tidak akan mengulas dan memberi amaran kepada portal berita mengenai instruksi ad interim berkaitan saman sivil yang difailkan oleh SMM. Hajiji mendakwa bahawa pembocor maklumat tersebut sedang bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk melemahkan pentadbirannya dengan melepaskan video-video tersebut. Dia juga menyarankan bahawa usahawan terbabit mungkin terlibat dalam kartel yang berusaha untuk memonopoli pelombongan di Sabah dan menggunakan cara-cara penipuan untuk mencapai objektif tersebut. Usahawan tersebut sebelum ini mencabar Ketua Menteri dan adun berkaitan untuk menyamannya atas dakwaan fitnah atau membuat laporan polis mengenai video-video tersebut. Ten kata dalam ruangan komen, bohong apa orang ada WA message dan video, engkau ada apa bukti? Mulut you sebagai bukti, soalnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.